Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang menonton pada hari ini. Okey. Boleh tak saya tengok feedback ataupun sokongan daripada semua penonton pada hari ini? Boleh komen kat bawah, kita nak tengok berapa orang yang komen, berapa orang yang tengah watching. Dan salam hari Rabu hari ni kan. Salam Rabu. Okey, sebelum kita mulakan lah kiranya hashtag my book time yang dibawakan oleh penganjur, iaitu momen buku kerjasama dengan Subim, Sukarelawan Bakti Islam Macang. Okey. Saya tak keseorangan hari ini. Saya bersama dengan seorang panel. Assalamualaikum panel di sana. Sihat ke? Waalaikumsalam. Sihat. Dengar kah? Tak dengar. Ini di sana sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Nampak gambar Cik macam Anissa? quiz tu. Dengar kah? Dengar kah? Okey. Betul. Cuba boleh tengok. Okey. Sebelum itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan diri saya dululah. Saya sebagai moderator hari ini, saya adalah aktivis dari Sukarelawan Bakti Islam Macang. Okey. Sukarelawan Bakti Islam Macang, untuk pengetahuan semua, Subim atau nama singkatan adalah merupakan sukarelawan di Macang, Kelantan. Masya Allah.
Okey, baik. Nampak macam moderator telah hilang dari radar. Sekejap ya. Okay, tak apalah sementara menunggu moderator. Saya nak baca komen. Okey, insyaAllah saya cuba gantikan tempat moderator sementara. Kita tunggu moderator masuk. Okey, jadi mungkin Cikgu Syasha ada masalah lain rasanya. Anissa boleh dengar suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okey, jadinya insyaAllah sesiapa sahaja boleh komen di ruangan komen. Apa saja pertanyaan untuk malam ini dan insyaAllah sebelum kita teruskan lebih lanjut boleh tak kita kenal-kenal dululah Anissa ni siapa sebenarnya. Okey, bolehkah saya persilakan Anissa untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Aisyah binti Zulkifli, seorang siswa guru di IPG kampus Tok Razali Ismail Terengganu, dan saya asal belajar di dalam jurusan fashion. Dengar ke? Boleh dengar ke suara saya? Terputus tadi. Dalam jurusan apa ya, Anissa? Jurusan fashion. Saya cuba bahasa Inggeris lah ni. Teacher. Masya Allah, tak. Belajar. Okey, boleh tak saya nak minta kepada viewer untuk komen di ruangan komen, jelas ke suara saya dan panel kita pada malam ni? Sekat siapa Sekat Okey, moderator dah masuk. Saya bagi peluang kepada moderator untuk menjalankan tugas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula semari lah. Minta maaf. Kita hanya merancang, kan? Lain sangat tidak membantu hari ni. Okey, jadi kita mula balik Boleh. Dah boleh mula? Okey. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Panel kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sebelum tu saya memperkenalkan dirilah. Kalau tadi tersangkut-sangkut, jadi sekarang saya memperkenalkan diri semula. Nama diberi Siti Nur Syashabila binti Saleh. Saya atau Syasha Saleh. Saya merupakan aktivis SUBIM, iaitu Sukarelawan Bakti Islam Macang. Di mana kalau anda biasa mendengar atau tak pernah dengar, anda boleh melawatlah Facebook SUBIM, Facebook rasmi SUBIM. Di mana SUBIM ini telah melaksanakan atau telah merancang dan telah menjalankan aktiviti kesukarelawan, di mana antara yang paling core SUBIM pernah buat ialah KTR, iaitu kelas tuition rakyat, di mana kelas ini dijalankan secara percuma untuk anak-anak asnaf dan 100% kos ditanggung oleh para penderma dan orang yang berinfak kepada SUBIM. Okey, seterusnya kita berkenalan pula dengan kita punya penaja ni, iaitu Momen Buku. Momen Buku antara core juga Momen Buku mengadakan kelas mengaji, kelas Al-Quran secara percuma dan sedang mempergiat meletakkan pondok buku secara percuma, pondok buku di taman-taman sekitar Kelantan lah setakat ni. Okey, itu secara ringkas.
Okey, jadi tanpa melengahkan masa sebab kita dah lewat, saya minta maaf. Kita akan terus kepada panel, kita akan berkenal dengan panel lah. Untuk lebih membumi, saya jemput panel sendirilah untuk memperkenalkan diri beliau. Silakan panel. Okey, baik. Nama saya Nur Anisa Aisyah binti Zulkifli daripada kampus Datuk Razali Ismail di Terengganu. Dan saya berasal dari Bacok Kelantan, jurusan TESOL. Okay, sekian. Alhamdulillah hari ini kita ada cikgu bahasa Inggeris tapi hari ini kita bercakap bahasa Melayu Tisha boleh? Boleh. Okay. Sebenarnya untuk pengetahuan anda semua pada malam ini hashtag #MyBookTime kita akan mengupas sedikit lah tentang sebuah buku dari Hamka, sangat masyhur, nama beliau sangat masyhur, iaitu bertajuk Pesan Hamka kepada Pendidik. Okey, disebabkan malam ini moderator dan panel sama-sama di bidang pendidikan, jadi kita sama-sama berkongsi lah apa yang kita tahu, dan panel yang dijemput khas pada hari ini akan nak berkongsi tentang buku Pesan Hamka kepada Pendidik. Okey, panel, boleh saya bertanya soalan? Panel dah bersedia? Ya, moderator. Cik moderator. Okey, anda semua yang menonton dah bersedia? Okey, jika bersedia saya akan tanyalah soalan-soalan berkaitan dengan buku pada hari ini, iaitu kenapa dalam banyak-banyak buku, kenapa panel memilih buku tulisan karya daripada Hamka, iaitu Pesan Hamka kepada Pendidik. Kita tahulah Hamka pun seorang penulis yang hebat kan, seorang ilmuwan, agamawan, dan banyak buku-buku beliau. Kenapa buku ini menjadi pilihan dan apa yang menarik tentang buku ini? Dipersilakan. Maaf, jadi soalan yang ditanya ialah kenapa dalam banyak-banyak buku ini juga yang dipilih. Okay, jadi sebenarnya yang menjadikan buku ini istimewa di mata saya adalah figure Hamka itu sendiri. Dan perkara ni dan Hamka ni dia sangat saya banyak baca buku-buku Hamka dan sangat mengagumi susuk tubuh beliau, iaitu daripada segi keilmuannya, daripada segi agamanya dan peribadinya. Banyak lagi lah sebenarnya, tapi begitulah. Dan Hamka ni juga seorang pendidik dalam mana dia mendidik masyarakat pada zamannya dengan ilmu. Dia menulis banyak perkara dan perkara tu sebenarnya banyak mencetuskan pelbagai dengan menulis karya-karyanya tu macam mana nak cakap, bersifat evergreen, iaitu relevan sepanjang zaman. Sekian. Okey, begitulah pandangan Cik Anisa kan terhadap penulis ataupun Buya Hamka sendiri. Jadi boleh ke Cik Anisa, panggil Anisa je lah boleh ke Anisa berkongsi dengan kami semua, moderator dan penonton, apa sebenarnya isi kandungan? Maksudnya apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh Buya Hamka melalui buku karangan beliau ini? Silakan. Baik, pertamanya yang saya banyak terinspirasi daripada buku ni adalah nilai-nilai dalam pendidikan yang disemai melalui penceritaan, melalui figure-figure yang ada dalam kehidupan Buya Hamka yang memberikan satu pengajaran buat dia yang membentuk siapa diri dia. Contoh dalam satu
cerita dalam buku ni, iaitu seorang ulama di Masjid Pula Batipuh. Seorang lelaki yang berpakaian seluar pendek datang ke masjid tersebut selepas semua orang melaksanakan solat Isyak. Jadi cuba kita bayangkan kita berada di situ, ataupun cuba bayangkan perkara tu berlaku di tempat kita. Jadi seorang lelaki yang tak menutup aurat, berpakaian seluar pendek datang ke masjid. Dan apa yang dilakukan oleh imam masjid tersebut sangat memberi inspirasi lah. Sebab imam masjid tersebut dia terus bertindak untuk dia buka dia punya kain pelekat sebab dia pakai seluar panjang. Jadi dia berikan kain pelekat kepada lelaki tersebut dan membolehkan lelaki tu terus solat lah. Maksudnya cuba bayangkan keadaan kita, selalunya masyarakat memandang contoh kita berada di masjid, tiba-tiba orang tak tutup aurat. Jadi mungkin yang terbit adalah kenapa tidak menutup aurat di masjid. Tapi nak cakapnya kealiman imam masjid Batipuh tersebut yang menguasai fiqh aulawiyat. Maksudnya dia punya kain pelekat tu untuk lelaki tu menunaikan solat. Jadi keutamaannya di situ adalah menunaikan solat. Bukannya tak apalah dia bukan tak apa dia pakai seluar pendek. Maksudnya dia memandang lelaki tersebut sebagai seorang anak didik yang perlu dididik. Dan lelaki tersebut, contoh kalau bayangkan orang yang tak menutup aurat tiba-tiba macam diberikan pakaian, bukankah perkara tu akan menyentuh kalbunya daripada kita hanya memandang serong kepada kepada orang tersebut. Okay, boleh faham macam tu. Itu satu cerita dalam buku tu lah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sementara itu saya nak alu-alukan lah para pendengar, kalau ada soalan ke nak diajukan boleh tanya di ruangan komen. Dan bagi yang baru bersama kami live pada malam ini, selamat datang dan boleh share semua, insyaAllah perkongsian malam ini sangat bermanfaat, lebih-lebih lagi kepada pendidik. Okey, pendidik Cik Anissa, saya bukan nak berkongsi, cuma nak bertanya, kita pendidik bukan saja tertakluk kepada seorang guru, betul? Betul, okey. Pendidik itu, pada saya pendidik itu semua orang adalah pendidik. Kalaupun dia bukan seorang guru, dia mungkin ibu bapa atau mungkin mendidik tanggungjawab di bawah, adik, anak, isteri, dan mendidik diri sendiri pun ialah pendidik. Jadi soalan saya, apa yang pesan yang paling utama, main point yang kita boleh dapat kalau baca buku pesan Hamka kepada pendidik? Apa sebenarnya yang Hamka nak sampaikan kepada kita? Pendidik tu jangan fokus hanya kepada guru, jangan fokus hanya pada cikgu kan, tapi kita ambil untuk diri kita sendiri. Apa fokus dan apa yang kita boleh dapat melalui baca buku ni? Silakan Cik Anissa. Okey, ada satu subtopik dalam banyak-banyak chapter ataupun bab dalam buku ni, iaitu antara mengajar kenapa versus bagaimana. Jadi letakkan cinta kepada ilmu sebagai asas dalam pendidikan. Dalam mendidik diri kita sendiri, kita ataupun sepanjang pendidikan kita hari ini, kita selalu menumpukan kepada nilai fizikal yang bermaksud kalau anda nak tahu anda pandai ataupun tak, dinilai daripada anda dapat A ataupun tak dalam peperiksaan. Tu sangat tu betul. Tapi dari sudut yang lain,
kita perlu tumpukan juga kepada mengapa kita belajar. Selalunya contoh paling mudah, solat. Kita selalu, bukan kita, maksudnya kanak-kanak yang baru belajar, kita menumpukan kepada bagaimana nak solat, kena angkat tangan macam mana, nak takbir macam mana. Okay. Tapi kita perlu seiringkan juga dengan kenapa solat? Kenapa perlu solat? Jadi bila mana kita tumpukan kepada nilai fizikal ataupun yang pada zahir semata-mata, intisari atau intipati sebuah pendidikan tu dia tak akan mampu untuk diselami oleh jiwa mereka. Contoh lagi saya bagi, kita terlalu, contoh kalau kita nak suruh orang pergi ke Kuala Lumpur, kita cakap nak pergi Kuala Lumpur begini. Tapi kita terus, okay, maafkan saya. Mana tadi? Kita selalu kalau kita nak pergi ke kalau kita nak suruh orang pergi ke Kuala Lumpur, kita bagi tahu pergi guna LPT ni. Tapi kalau kita suruh dia, maksudnya kita bagi tahu kenapa perlu pergi Kuala Lumpur. Jadi walaupun tanpa kita bagi tahu bagaimana, dia akan cari sebab dia tahu kenapa. Sebab Kuala Lumpur ni cantik, ada banyak bangunan begini-begini. Jadi kalau dia tahu kenapa dia nak pergi, dia seseorang tu dia akan dia kat mana-mana pun dia akan cuba juga pergi. Walaupun dia tak tahu cara, dia akan usahakan untuk cari dan begitulah. Jadi fokus dia adalah kita perlu belajar untuk mendidik kenapa. Lebih seiringkan dengan bagaimana. Boleh faham ke poin saya? Harap begitulah, maaf ya. Okey. Maksudnya kesimpulan daripada yang Cik Anisa kata tadi, buku ini, karangan Hamka ini adalah mementingkan ilmu, di mana seorang pendidik ni perlu fokus. Kenapa kita kena buat sesuatu? Bukan hanya sekadar menyuruh, tapi kita nak orang faham kenapa orang belajar sesuatu ilmu, betul? Okey. Terbaik, begitulah poin saya. Begitulah poinnya ya. Okey, jadi okey, Cik Anisa sekarang ialah bakal guru lah kiranya kan dalam latihan lagi. Jadi Cik Anisa mesti semenjak rumenjak ni kita telah mendengar banyaklah isu-isu berkaitan dengan pendidikan, betul? Contohnya sekarang contohnya PDPR, walaupun minggu depan dah start sekolah dibuka bersemuka, tapi kita tak tahu adakah COVID ini akan berakhir sesegera ini ataupun akan berlaku lagi PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, betul? Wallahualam. Ya, jadi apakah cabaran sebenarnya bagi Anissa lah? Apalah cabaran yang Anissa rasa? Sekarang pun tengah praktikal kan? Tengah praktikal mengajar kan? Apakah cabaran yang Anissa rasa pada alaf baru ni? Maksudnya mendidik, kalau kita cakap dulu, selalu cikgu kita selalu cerita dulu senang nak ajar budak-budak kan? Sekarang lebih mencabar. Jadi apa pendapat Cik Anissa sendiri? Silakan. Pendidikan di alaf baru. Wabak COVID-19 ni banyak menjadikan kita banyak bergantung kepada gadget untuk wacana online, pengajaran online dan sebagainya. Yang menjadi cabaran adalah bila mana kita tak boleh bersemuka dengan anak murid, pengajaran tu dia tak samalah sebab dia lain online dengan secara bersemuka. Kalau
bersemuka, kita boleh ajar macam anak murid adab-adab. Kalau dalam bila mana cikgu mengajar perlu senyap ataupun perlu tumpukan perhatian dan sebagainya. Daripada situ kita boleh tetap terapkan tentang adab. Tapi melalui online ni, antara cabarannya bila kita bercakap dengan kelas, kanak-kanak tersebut mereka payahlah untuk mendengar. Yang pertama tak baik sangat untuk kanak-kanak duduk terlalu lama di hadapan telefon. Pertama. Yang kedua, kadang-kadang macam kita panggil tak sampai. Ataupun mereka nak balas tu kadang-kadang kacau oleh semua mikrofon tu. Sebab sekali mengajar kan macam dalam 5, 10 orang, 15 orang. Jadi payah untuk berfokus. Sebab kalau dekat kelas kita boleh pergi ke meja, lepas tu tepuk belakang, kenapa ni? Kenapa tak nak buat kerja ni? Kenapa asyik gerak-gerak ni? Jadi yang itulah antara cabarannya untuk kita terapkan adab tu sendiri. Sebab dalam Islam, ta'adabu summa ta'alamu. Maksudnya ajarkan anak-anak tentang adab sebelum kita jadikan mereka seorang yang berilmu. Sebab adab tu asas kepada ilmu dalam Islam. Contohlah seorang anak walaupun dia seorang engineer, seorang doktor, tapi dia tak beradab kepada guru dia tak beradab kepada kedua ibu bapanya. Terutamanya kalau tak beradab kepada kedua ibu bapanya lah. Tu satu dosa yang agak besar. Maafkan saya kalau tersilap tapi gitulah. Jadi adab. Jadi kedua ibu bapa dan guru dan semua yang bernama pendidik, walaupun mendidik adik-adik di rumah, perlu tekankan tentang adab. Gitulah. Okey, terima kasih. Sebelum sebelum saya diberi amanah kan untuk menjadi moderator pada malam ini, dan saya sempat berkongsilah dengan Cik Anissa poin-poin penting yang ada dalam buku pesan Hamka kepada pendidik. Ada beberapa poin penting. Boleh ke Cik Anissa terangkan kepada penonton dan kami semua apa poin penting ataupun pesanan penting Hamka kepada para pendidik? Pesanan penting Hamka kepada pendidik. Melengkapkan murid ataupun anak-anak dengan asas ilmu pengetahuan supaya walaupun pendidik tidak lagi bersama mereka, mereka akan dapat terus berdikari dalam menjalani kehidupan. Dengan itu, pendidik seharusnya menekankan tentang fadilat ilmu dan terus mengasah serta merangsang pelajar agar terus berfikir. Jadi cinta tu satu bab daripada buku ni, ulasan daripada satu bab dalam buku ni, iaitu cinta dalam pendidikan. Cinta, bila kita cakap tentang cinta, ia merupakan satu kecenderungan terhadap sesuatu. Jadi dalam buku ni, dia ada meluruskan cinta anak murid. Jadi kadang-kadang saya bagi contoh lah kepada anak murid sukakan saya. Lepas tu mereka, bila saya tak mengajar dah bahasa Inggeris, mereka tak nak belajar bahasa Inggeris dah. Sebab mereka belajar sebab saya. Contoh. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus ajar anak murid tu supaya cintakan ilmu dan guru belajar seiring. Sebab cinta kepada guru yang berlebihan, ia akan menghasilkan taksub. Jadi itu peranan seorang guru lah. Perlu membina hubungan pelajar tu dengan ilmu.
Itu lebih penting. Saya kena bagi tahu dia orang bahasa Inggeris ni dapat membuka kepada ruang mata. Maksudnya saya kena bagi dia orang sukakan bahasa Inggeris tu lebih daripada sukakan cikgu mereka. Faham? Okey, poin yang baik daripada panel kita pada malam ini iaitu cintakan guru dan cintakan ilmu perlu seiring. Kalau cintakan terlampau cinta kepada guru, dia boleh menimbulkan taksub, betul? Terbaik, yes. Saya suka quote anda itu. Okey, seterusnya di Alaf 21 ni kan, kita macam baru-baru ni kita telah ber-PDPR. Okey. Jadi kebanyakan masa kita tak nafikan tugas guru mengajar, tapi kita juga meraihkan para ibu bapa yang bertungkus lumus. Yang bertungkus lumus memantau dan membantu anak-anak mereka dalam menjalankan pembelajaran di rumah, betul? Jadi macam mana kita bukan nak pesan kepada ibu bapa, ini adalah pesanan kepada kita sendiri sebagai pendidik. Macam mana nak menerapkan adab di rumah dan sebagai seorang guru juga di sekolah. Macam mana nak menerapkan? Mungkin dalam buku Hamka, karya Hamka, dia ada memberi pesan. Maksudnya panduan kepada pendidik, tak kiralah ibu ke, kakak ke, abang ke kan, guru, ibu bapa sekalipun, apa sebenarnya cara yang baik lah maksudnya untuk mendidik adab terhadap anak-anak. Silakan. Okay, baik. Soalan yang sangat baik daripada moderator kita. Untuk mendidik adab tu, guru ataupun pendidik, iaitu mak ayah dan sebagainya, terlebih dahulu harus mempraktikkan adab tu sendiri. Jadi kita sebelum kita belajar adab, kita perlu menjadi beradab dulu. Sebelum kita mengajar anak-anak tentang agama, kita perlu ada pengetahuan agama dahulu. Jadi begitulah, asas kepada adab ni dia lebih pada tarbiyah hati tu sendiri, tarbiyah rohani. Maksudnya contoh, kalau baru-baru ni kita digemparkan dengan satu isu yang mana seorang influencer ke DJ, dia memberi ataupun dia mentertawakan seorang pendidik dalam satu, tak tahulah saya tengok internet. Jadi maksudnya asas kepada pendidikan adalah adab. Jadi cuba ataupun kita didik, kita kena ingatkan diri kita ataupun kita nasihatkan kepada anak-anak bahawa kita sebelum kita tahu apa-apa, kita juga tak tahu apa-apa. Maksudnya kita semua bermula daripada keadaan jahil ataupun kita semua bermula daripada lemah, perlu disuap, perlu dipakaikan pakaian. Sehinggalah kita besar, kita boleh buat sendiri. Dan semua tu adalah daripada kedua ibu bapa kita yang menjaga kita dan guru-guru kita yang mengajar daripada tak tahu membaca kepada tahu membaca. Jadi kalau kita ingat balik asal kita yang tak tahu kepada tahu, perkara tu sebenarnya dah cukup untuk menjadikan kita ni begitu humble. Merendah diri. sorry. Merendah diri dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi kita refleksi diri kita sebagai manusia lah. Okay. Terima kasih atas penerangan yang ringkas, tak ringkas juga tapi padat. Jadi itu adalah antara cara-cara untuk kita menerapkan adab kepada
murid atau kepada anak-anak. Jadi yang pertama sekali adalah kita isi diri kita dengan ilmu, betul? Kita isi diri kita dengan ilmu. Bukan nak kata kita dah cukup ilmu baru kita boleh mengajar orang lain. Tetapi dalam masa yang sama kita menambah ilmu dan kita mengajarkan kepada orang lain. Selain itu kita kena jadi rujukan lah. Rujukan dan orang kata kita tunjuk adab yang baik, tunjuk sikap yang baik supaya anak-anak ni mereka meniru perbuatan orang tua atau orang yang di sekeliling mereka yang lebih dewasa. Jadi kita tak nafikanlah anak-anak ini atau murid-murid ini dia lebih cenderung untuk meniru perbuatan atau tingkah laku orang dewasa di sekitar mereka. Jadi betul. Untuk generasi, untuk membentuk generasi yang baik, kita yang di peringkat atasan ni pun kita kena menunjukkan contoh yang baik. Okey. Kepada penonton-penonton, masih setia lagi tak mendengar kami di live malam ini? Kalau ada, boleh komen di bawah. Kalau ada soalan ataupun ada pendapat yang nak diutarakan, boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah kami akan baca dan terima kasih siapa yang masih setia daripada awal tadi sehingga sekarang bersama kami. Okey, Cik Anissa, disebabkan saya ni belum membaca lagi buku ini dan saya yakin penonton-penonton pun belum lagi membaca. Ada yang belum membaca buku yang ditulis oleh Hamka, iaitu Pesan Hamka kepada Pendidik. Jadi, Cik Anissa ni seorang bookseller, seorang sales girl. Apa yang Cik Anissa akan promote tentang buku ini kepada kami yang belum membaca? Maksudnya apa yang paling the best thing in this book yang kita boleh supaya kami nak baca, kami nak beli buku ni. Buku ni bermanfaat kepada kami, tak semestinya pendidik, tapi kepada sesiapa saja, kerana membaca ini meluaskan pemandangan seseorang. Silakan Cik Anissa. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi belilah buku ini. Dalam buku ni, dia banyak menekankan tentang nilai-nilai di sebalik pendidikan itu sendiri. Mendidik ni, pendidikan menjadikan kita manusia. Tarbiyah rohani, tarbiyah jasmani, tarbiyah daripada pendidikan daripada kita membaca dan sebagainya. Semua tu menjadikan kita manusia yang lebih baik. Sebab ilmu ni dia umpama cahaya yang menerangi. Kegelapan tu umpama kejahilan. Jadi dengan kita membaca, kita dapat lebih memahami tentang kehidupan. Dia membantu kita buat keputusan dengan lebih baik. Jadi, bila saya baca buku ni, saya tak pandai nak cakap secara menyeluruh. Saya lebih suka berfokus. Jadi, saya nak share lah satu perkara yang mengena kepada saya. Yang mana dia cakap seorang pendidik tu harus menulis. Kita semua mungkin ada yang suka menulis, mungkin ada yang tak suka menulis. Mungkin dia ada yang hanya menulis di buku dan tidak dipublishkan di mana-mana. Jadi menulis tu sama ada tujuannya adalah untuk menyampaikan ilmu ataupun untuk kita menyusun rangka fikiran kita, menyusun emosi kita. Menulis ni sebenarnya dapat membantu kita merefleksi kehidupan kita tentang diri kita, apa yang kita belajar daripada kehidupan. Jadi semua tu kita dapat mendalamilah dengan menulis. Jadi ada dalam satu bab dalam buku ni yang mana dia saya tak jumpa, tak apalah. Maksudnya dia menggalakkan seorang pendidik tu menulis supaya kita dapat mengawasi kita punya emosi, kita dapat mengambil ibrah daripada apa yang terjadi.
Sebab bila kita tak belajar daripada kisah-kisah yang berlaku ataupun pengalaman yang berlaku dalam kehidupan, kita ada kecenderungan untuk mengulang kesalahan yang sama. Maksudnya kita tak belajar. Jadi sebagai seorang manusia kita perlu ada sikap sentiasa grow. Iaitu kita sentiasa menjadi lebih baik daripada pengalaman kita, daripada apa yang kita belajar, daripada apa yang kita lihat daripada orang lain. Dan juga satu lagi sebab buku ni dia banyak cerita tentang macam saya cakap tadi, dia banyak cerita tentang figure-figure dalam kehidupan Hamka itu sendiri, dan Hamka itu sendiri pun semua tu sebenarnya secara tak langsung kita dapat belajar daripada bagaimana mereka menjalani kehidupan. Ada satu kisah di mana Hamka dia perlu menjadi imam solat kepada Soekarno yang memasukkan dia ke dalam penjara. Pernah satu masa Hamka difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara dan dia dipaksa untuk mengaku kesalahan yang dia tak buat. Beliau tak buat, Masya Allah. Jadi kita cuba bayangkan kita berada di tempat dia. Masya Allah, beliau, kita berada di tempat beliau yang mana kita dipersalahkan ke atas kesalahan yang kita tak buat lagi, dan akhirnya kita perlu maksudnya bila Soekarno suruh Buya Hamka mengimamkan solat jenazahnya, Buya Hamka perlu maksudnya perlu melepaskan segala rasa tu dan solat macam itulah. Begitulah. Okay, terima kasih. Saya tertariklah dengan kata-kata daripada Cik Anissa tadi, di mana ada orang membaca dan dia menulis. Dia suka membaca, dia suka menulis. Ada yang suka menulis tapi dia tak publish kan. Okey, saya ingatlah kata-kata guru saya, kalau kita menuntut ilmu ni, kalau kita belajar, kita membaca ke, kita dengar kuliah atau kita dengar perkara yang baik lah, kita perlu tulis dan catat. Sebab ilmu ni umpama binatang liar. Kalau kita tak tambat dia akan lari. Tambatan tu ialah penulisan. Jadi ini adalah tips lah bagi siapa-siapa yang macam student ke kan, pelajar atau kita sendiri. Biasa kita ni manusia kan, Anas ni pelupa orangnya. Jadi kita kena mencatat lah apa-apa sekecil-kecil benda, sekecil-kecil ilmu kita catat. Supaya bila kita dah catat, nanti kita lupa, bila kita baca balik kita ingat balik. Begitulah keadaan ilmu yang sebenarnya. Okey, kita sebelum melabuhkan tirai lah, kita dah berada di penghujung sebenarnya. Sebelum melabuhkan tirai, ada soalan tak daripada para penonton untuk bertanya kepada Encik Anissa? Nak bertanya kepada saya hanyalah moderator. Jadi kalau ada soalan boleh tanya kepada panel. Sebab tu kita jemput panel. Kalau tak, moderator saja yang bercakap pada hari ini. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya, atau saya yang tanya soalan nanti. Kalau tak ada soalan, saya akan tanya soalan nanti. Ada soalan tak daripada para penonton? Kalau tak ada, mungkin ni adalah soalan terakhir untuk malam ini kepada Cik Anissa. Apakah kita tahu tugas pendidik banyak cabarannya. Cabarannya daripada pelbagai ceruk kan, daripada pelosok. Sini ada cabaran, sini ada cabaran. Saya tak tahu ayat apa yang sesuai. Maksudnya dari pelbagai arah cabaran itu untuk pendidik. Macam tadi saya cakap, pendidik ini bukan tertumpu kepada cikgu saja, tapi kepada diri kita sendiri pun kita boleh amalkan. Jadi apa sebenarnya untuk menghadapi cabaran ni, apa bekalan yang perlu kita ada? Bekalan seorang pendidik, apa bekalan yang kita perlu ada untuk teruskan usaha sebagai pendidik. Kadang orang ni di separuh jalan dia macam dah tak nak,
contohlah guru kan, dia tak nak mengajar sebab ada masalah ni, ada cabaran ni. Jadi apa sebenarnya peranan, bukan peranan lah, apa sebenarnya bekalan untuk membantu kita ni teruslah di jalan sebagai pendidik ni. Silakan Cik Nisa. Okay, baik. Bekalan sebagai seorang pendidik. Jadi sebagai seorang pendidik, mereka perlu ada visi yang sangat jauh dalam kehidupan mereka. Maksudnya bukannya matlamat tu bermatlamatkan dunia sahaja, tapi bermatlamatkan akhirat. Pendidikan adalah yang sejati, pendidikan yang sejati adalah mengajar anak didik mengenal Allah, kenal Rasulullah SAW, dan supaya mereka tahu tentang tujuan hidup mereka. Maksudnya kalau anak murid tu hanya belajar tentang material semata-mata ataupun belajar kerana dunia semata-mata, maka mereka akan membesar menjadi manusia yang hanya bermatlamatkan material. Sebab tu kalau dalam pendidikan, walaupun kita ajar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Tamil, kita perlu, kalau anak didiknya adalah Islam, maka kita tak boleh nak pisahkan pendidikan tu daripada agama. Sebab pendidikan yang sekular, iaitu pendidikan yang memisahkan antara agama dan keduniaan, akan melahirkan anak murid yang mempunyai pemikiran hedonisme, pemikiran liberalisme, dan lagi pemikiran apa lagi yang ada? Sekular lah, sekularisme dan sebagainya. Jadi perkara tu semua ismi-ismi tu, ideologi barat dan sebagainya, semua tu dia berasal daripada pendidikan yang tidak menerapkan agama dalam mendidik. Kita tak terapkan tentang adab. Kita tak terapkan tentang kenal Allah dan Rasul. Jadi saya nak share satu quote daripada ini. Pendidikan itu ada ruang ilmunya yang tersendiri. Bahkan ia perlu sentiasa dikemaskini dengan perubahan semasa dan mendekati jiwa insani. Maksudnya pendidikan itu, kalau kita nak mendidik, kita kena ada ilmu. Sebab siapa yang tak ada apa-apa, dia tak boleh beri apa-apa. Seorang pendidik ni dia kena sentiasa ada mindset of a giver. Maksudnya fikiran dia, macam mana aku nak bagi ke anak murid aku? Apa yang aku boleh buat untuk anak murid aku? Apa yang aku boleh buat untuk bagi mereka kenal Allah dan Rasul? Dan ianya perlu sentiasa dikemaskini. Kita tak boleh nak ambil gaya pendidikan terdahulu, kita aplikasikan di masa sekarang. Kalau budak-budak sekarang ni mereka banyak terdedah dengan elektronik. Zaman dulu tak ada gadget, tak ada telefon, tak ada internet dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak guna cara dahulu untuk mendidik sekarang, dalam pendidikan sekarang. Jadi apa yang boleh kita sediakan kepada anak-anak murid adalah asas yang kukuh, asas agama yang kukuh. Dan yang terakhir adalah mendekati jiwa mereka. Nak dekat, sebab anak murid sekarang ni mereka banyak tengok WhatsApp, banyak tengok Instagram, banyak tengok TikTok. Semua tu membentuk pemikiran mereka, membentuk gaya mereka berfikir, macam apa yang mereka nak dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita terlalu membiarkan mereka hanyut dalam semua kelalaian tersebut, taklah, walaupun memang ada konten yang bagus, tapi anak-anak muda kan, mereka jaranglah kita nak jumpa yang buka TikTok untuk dengan ceramah. Ada. Jadi begitulah. Kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai pendidik, ibu bapa, kakak dan sebagainya, kita dulu perlu mendekati anak-anak didik kita. Wallahu a'lam. Wallahualam, gitulah kisahnya ya. Apa bekalan yang sebagai pendidik nak kena ada. Dan yang paling penting sekali, ada misi visi
Dan sebenarnya kena betulkan niat. Sentiasa betulkan niat. Di mana kaki kita mula-mula melangkah nak menjadi seorang guru, kita dah tahu dah nak jadi seorang pendidik guru, kita nak jadi ibu bapa, kita nak jadi seorang kakak, abang. Kita nak mendidik, kita dah tahu dah apa cabaran kita, dan betulkan niat, dan gitulah. Betulkan niat lah. Maksudnya supaya kita tak mudah goyah lah kan. Lebih-lebih lagi pendidik kan. Pendidik dulu kita tengok pendidik ni kita fokus pada guru, sangat disanjung tinggi, sangat dihormati, sangat orang menjaga adab. Tapi sekarang di mana hilangnya adab? Adakah salah guru, adakah salah ibu bapa, atau adakah salah media sosial sekarang? Di mana macam Cik Anissa kata, media sosial sekarang telah membentuk pemikiran anak-anak muda sekarang kan. Apa yang mereka tengok, apa yang mereka baca, benda tu lah yang membentuk pemikiran mereka. Jadi sama-sama kita ambil peranan lah. Kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai ketua keluarga, sama-sama ambil peranan supaya anak-anak atau generasi kita di bawah kita tu tidak terlampau, maksudnya tidak jatuhlah akhlak dan moral mereka. Okey. Itu saja soalan. Disebabkan tak ada dah soalan daripada penonton ataupun saya sendiri, dah jelas dah berkenaan buku ini adalah di mana buku ini dia memberi panduan kan. Pada saya lah, bila saya dengar Cik Anissa cerita, buku ini macam bagi panduan kepada kita untuk melalui kehidupan sebagai seorang pendidik. Pendidik itu macam tadilah, bukan saja seorang guru tapi mendidik diri kita juga. Okey, terima kasih Cik Anissa. Okey, sebelum kita mengakhiri majlis lah, sebelum kita mengakhiri talk kita hari ini, iaitu saya ingin Cik Anissa memberikanlah kata-kata ataupun nasihat ataupun pesanan kepada diri kita dan para penonton, supaya kita sama-sama beringat dalam kehidupan kita. Okey, silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu quote yang saya jumpa daripada buku. Kebijaksanaan tidak terlahir dengan sendiri, tetapi ia perlu dipupuk melalui ilmu dan pengalaman. Jadi kalau kita nak jadi bagus dalam sesuatu, kalau kita nak jadi bagus dalam mendidik, kita perlu perbanyakkan ilmu dan belajar daripada pengalaman. Mungkin kalau bukan pengalaman kita sendiri, kita dengar kuliah, kita dengar pengalaman orang lain. Yang terbaik adalah kita ambil pedoman daripada sirah Nabi Muhammad SAW, yang mana didikan baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan sahabat tu daripada walau sesiapa pun mereka sebelum tu, mereka menjadi seorang yang hebat. Para sahabat ni walaupun selepas ketiadaan Nabi, mereka tetap istiqamah, mereka tetap menyampaikan Islam, sehinggalah Islam tu tersebar ke serata dunia. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Cik Anissa atas pesanan tersebut. Semoga setiap langkah kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil usaha kita dalam mendidik, sekecil-kecil ilmu yang kita ngajarkan kepada orang, semoga Allah balasnya lah dengan segala kebaikan. Okey, bukan saja Cik Anissa ada penutup, saya pun ada penutup. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton pada malam ini, siapa yang bersama kita dari awal ataupun pertengahan ataupun yang dah akhir baru join. Tak apa, boleh tengok semula, boleh playback balik video ni. Mungkin ada sesuatu ataupun ada ilmu yang kita boleh ambil, cedok sikit daripada panel kita pada hari ini, boleh dengar balik di Facebook Momen Buku dan Facebook official Subim, iaitu Sukarelawan Bakti Islam Macang. Okey, kata-kata akhir daripada saya adalah membacalah untuk kamu meneroka dunia ni walaupun kamu tidak dapat menjejakinya.
Sebab dengan membaca kita boleh tahu sesuatu tempat, kita boleh tengok sesuatu tempat walaupun kita tak sempat lah nak pergi travel musim-musim COVID ni kan. So bacalah, okay. Wallahu alam, minta maaf daripada saya sebagai moderator. Segala kekurangan datang daripada diri saya, segala kelebihan itu daripada Allah dan daripada kami lah. Minta maaf. Sesungguhnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan slide ini kepada Cik Huda. Dipersilakan. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah telah selesai untuk segmen hashtag MyBookTime pada malam ini. Okay, untuk makluman, hashtag MyBookTime ni merupakan satu program secara mingguan setiap hari Rabu. Dan insya-Allah pada hari Rabu nanti kita akan bersama dengan Puan Mardiah Johari yang merupakan pengguam bela dan pengguam cara lah, yang kita akan kupas satu buku yang bertajuk Makna Kebahagiaan dan Pengalaman dalam Islam. Okey, jadi nantikan terus bersama kami pada minggu depan, iaitu hari Rabu sama seperti hari inilah. Okey, jadi itu saja untuk segmen hashtag MyBookTime pada kali ini, dan saya juga menguar-uarkan tentang sesiapa sahaja yang ingin bersama kami sebagai moderator dan panel, bolehlah menghubungi pihak kami di page Momen Buku ataupun hubungi nombor yang tertera. Okay, itu saja untuk kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua viewer pada malam ini. Assalamualaikum.